Weh, tak payah dah kau pergi naik dengan tekong tu. Dia bukan buat pergi tempat ada ikan pun. Weh, kau kalau nak dapat ikan besar, kau pergi satu tempat ni. Kalau kau pergi situ, mesti dapat ikan besar-besar. Aku itu hari baru-baru ni kena 10 kilo kat situ lah. Ah, kau ni ya je, betul ke? Betul. Tak saya, jom kita pergi. Weh, kau pakai mesin apa ni? Mana boleh, mesin ni tak bagus lah. Kau kena pakai yang ni, brand ni. Brand ni bagus, kuat. Weh, aku ada member tunjuk satu spot tau. Weh, ikan dia memang banyak situ. Jom weh, kita bawa current sekali. Tidak, nanti orang lain pula yang akan habiskan. Baik, kita habiskan dulu, jom. Kuang asam tu lah ikan ni. Alah, asyik ni rosakkan pancing aku. Bunuh dia, pijak dia. Geram pula aku tengok dia ni. Orang biasa dengar kan, dialog-dialog ni daripada kawan-kawan kita kan. Mungkin juga kita sendiri pernah pakai. Okey, jadi hari ni aku nak ulaskan pasal benda ni. Ini adalah biasa kita buat. Jadi apa-apa sebelum tu, kita lah intro dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat datang ke Arif Fishing. Mana yang baru dalam channel aku ni, aku mengamak alu-alukan kedatangan, kehadiran semua yang sudi menonton. Okay, nama aku Arif. Kawan-kawan panggil Arif. Baik, hari ni aku just nak bagi pandangan pandangan peribadi terhadap kita punya sikap pemancing lah. Okay, jika sebelum-sebelum ni aku banyak kongsikan tips-tips teknikal tentang gewang, tentang tali dan sebagainya. Jadi hari ni aku nak kongsikan something yang habit ataupun kita punya sikap. Apa sikap yang aku nak share hari ni adalah kesalahan ataupun kesilapan yang selalu dibuat oleh para pemancing yang tanpa kita sedari. Kesalahan yang macam mana, kita tak nak cakap kesalahan itu mesti salah lah, tetapi benda ni kita selalu buat tanpa kita sedari, yang mana ia boleh menjejaskan kita punya aktiviti memancing seharian lah, dan juga boleh menjejaskan hubungan baik antara satu dengan yang lain. Baik, sebelum tu, okay, hari ni aku terpaksa bersiaran di luar rumah. Kalau kau tengok aku kat celah-celah kereta ni, sebab dalam rumah teruk sangat lightingnya. So di luar ni nampak aku macam ada nur sikit kan, ada cahaya sikit kan. Tak adalah nampak hitam sangat. Ni dah lah gelap kan. So hari ni aku terpaksa kat luar rumah. Jangan risau ya kawan-kawan, masih dalam pagar rumah. Aku tidak berada di luar rumah, cuma di luar pintu sajalah. Okay, kita back to the main point. Right, apa kesalahan-kesalahan atau kesilapan-kesilapan yang kita tanpa sedari kita buat semasa kita pergi memancing? Yang pertama sekali, kita selalu memberi tanggapan yang mana tempat itu tak ada ikan. Contoh, kita pergi trip, katalah kita pergi main muara kan, kita bayar guide ataupun kita mancing mana-mana lah, mancing laut ke mana, kita bayar tekong, kita bayar guide yang bawa kita. Bila kita sampai ke tempat tersebut, ikan tak ada, ikan kurang, ikan tak makan. Jadi kita terus mengeluarkan spekulasi, tempat ni tak ada ikan lah, tekong ni tak bagus lah, tekong ni tak tunjuk spot yang sebenar lah. Okay, ini adalah satu, aku nak betulkan tolong kawan-kawan, kita nak betulkan. Tekong tu bukannya Tuhan. Ingat, rezeki diberi oleh Allah SWT. Tekong ni hanyalah perantara yang membantu kita untuk mendapatkan rezeki. Okay, faham Ini faham. Okay, contoh, kita pergi tempat tu, katalah kita ni main turun semacam je kan. Tekong pun bawa lah pergi ke tempat-tempat yang biasa dimancing. Ikan tak dapat, kita terus menyalahkan tekong, tak ada ikan kan. Tapi sebenarnya kita kena tahu, bila kita nak pergi mancing ni, kita kena banyak faktor-faktor yang kita kena ambil tahu. Antaranya cuaca, pergerakan air, suhu air, paras air. Contoh kalau macam kalau kita main di Lombong, kalau kita main peacock bass contohnya. Aku pernah mancing peacock bass di biasa tempat di air kuning kan. Bila mana air Lombong ni bila rendah, ikannya kurang aktif. Dan ikan-ikan di sana bila airnya tinggi, air penuh, barulah ikannya rapat ke tebing, mudah untuk strike lah. Senang nak cari dia. Tapi bila kita pergi, kita tanpa ada kaji selidik, tidak ada sebarang apa-apa, kita terus menyalahkan tekong, mengatakan tempat tak ada ikan. Jangan okay, sebab contoh kalau kita pergi satu kawasan, contoh kalau kita pergi muara lah, kita pergi mancing kat situ, kita bottom seharian ikan tak ada. Bukan tempat tak ada ikan, tapi ikan waktu tu mungkin tidak aktif. Ikan ni macam manusia juga, dia tidak sentiasa makan. Ada tak orang pagi tengah hari, pagi sampai ke malam makan je? Tak ada, dia ada time-time dia.
Okay, ada time kadang-kadang kalau manusia ada time kita makan banyak, ada time kita tak ada mood, kita tak apa-apa makan banyak. Macam itulah. Ideologinya begitu. Okay. Jadi ini yang pertama. Jangan kita menyangka tempat tu tak ada ikan. Tempat ni ada ikan. Cuma timing, biasanya timing kita begitu tak betul. Itu baru kita timing, belum kita kira kita punya teknik lagi. Okay, teknik apa semua ni, ini lebih kepada teknikal lah. Aku tak nak cerita lah. Kerana pasal apa kita tak dapat ikan. Orang lain dapat ikan, kita dapat ikan. Aku tak nak cerita, ini pasal teknikal. Okay, yang pertama. Okay, yang kedua, kita sering menjadikan kejayaan lepas sebagai rujukan kita pada masa sekarang. Apa maksud aku cakap ni? Contoh, aku terus bagi contoh lah kan, senang. Okey, contoh kita dapat siakap 10 kilo dekat sungai ni, dekat kawasan ni, kawasan sekian-sekian lah. Okey, dengan gewang apa, dengan contohlah kalau korang pakai gewang Rapala Husky, contoh kan, pakai gewang tu, kena di tempat situ ikannya besar. Okey, dan kejayaan ni korang simpan, ataupun rujukan ini korang simpan sampai ke trip-trip seterusnya. Jadi bila trip seterusnya datang lagi ke situ, katalah aku kat sini lah kena ikan besar, kat sini ikannya, tempatnya besar-besar ikannya. Pernah kan? Kalau kau pergi situ besar-besar ikannya. So kita kena ingat, kadang-kadang ikan ni dia bukan duduk setempat. Kita sendiri pun mana nak duduk setempat. Baru kena suruh duduk rumah 14 hari pun kita dah tak tenang duduk kan. Nak keluar, pergi buang sampah depan rumah tu rasa seronok dapat keluar rumah. Ikan ni dia berjalan-jalan, dia ke sana ke sini. Dia duduklah dalam sarang dia, tapi tidak sentiasa. Saiz tu bertukar-tukar, ikan ni keluar dan masuk. Jadi kejayaan kita pada ketika itu kita tidak boleh jadikan sebagai rujukan. Kita hanya boleh jadikan contoh, boleh kata kalau kata ke laut kan, kalau kata ke laut sampai ke satu takat ni ataupun lubuk ni, tempat tu ada ikan. Tapi ikannya besar kecil kita tak boleh nak tentukan. Faham kan? Contoh, ikan kat sini makan gewang ni je, tak makan gewang lain. Ini pun tak boleh. Okey, ini pun tak boleh kita jadikan sebagai rujukan. Okey, faham Ini yang kedua. Okey, yang ketiga ni pula, kita ataupun ramai orang dia taksub pada satu-satu jenama. Ini juga berlaku pada diri aku sebenarnya. Aku ceritain berdasarkan pengalaman yang aku lalui sendiri. Okey, aku ni ada satu perangai mana aku terlampau dululah, sebelum ni aku terlampau taksub pada satu-satu jenama. Jenama apa aku tak nak cakap. Okey, aku pernah mengatakan jenama ni, ini tak bagus ni, yang ni bagus. Kita terlampau minat pada satu jenama. Okey, tidak salah kita minat pada satu jenama, tapi kita jangan meracuni orang lain yang mengatakan produk lain itu tak bagus. Ini salah. Okey, jangan kita buat macam tu. Kita pakai, katalah macam aku sendiri pun sampai sekarang aku masih minat dengan jenama ni. Aku pakai jenama ni, dan bila orang tanya jenama, okey, aku bagi ideologi A dengan B lah kan. Okey, aku suka jenama A. Kawan-kawan tanya, jenama ni bagus, jenama B ni bagus tak? Kau tak pakai lah ni, tak guna ni. Dulu aku macam tu. Tetapi kita kena ingat, okey, kalau jenama itu tidak bagus, sesuatu jenama tidak bagus, kenapa ianya boleh berada di pasaran dan ramai orang pakai, dan orang yang pakai itu kata bagus. Kenapa kita kata tak bagus sedangkan kita tak pernah memakai barang tersebut? Okey, so ingat, tujuan utama pelbagai jenis jenama dan pelbagai jenis harga dalam industri pemancingan ni adalah untuk cater, untuk support semua pemancing-pemancing. Okay? Sebab pemancing ni ada berbagai jenis latar belakang. Ada yang sangat berkemampuan, barang semua atas 5,000. Ada yang minat mancing tetapi kurang berkemampuan. Jadi kalau kita suruh dia beli yang harga 5,000, mana nak mahu kan? Tidak patutlah benda tu berlaku. Okay? Jadi inilah wujudnya jenama-jenama yang lebih murah dan sebagainya. Dan pula zaman sekarang ni, macam aku cakap dalam video sebelum ni, tak semestinya zaman sekarang ni punya produk yang murah tapi tak bagus. Sebab mereka sekarang ni bersaing-saing dalam industri pemancingan untuk mengeluarkan siapa produk yang lebih bagus dan harga yang lebih berpatutan. So ingat, jangan kita taksub pada jenama. Okay, bila kita taksub boleh, tapi hanya untuk diri sendiri aja. Jangan pula kita pengaruhi orang lain. Faham? Macam cikgu kan aku. Okay, itu yang ketiga. Okay, yang keempat. Okay, yang keempat ni mungkin ini ramai jugalah yang mempertikaikan perkara ni. Ini sikap. Iaitu kita rogol spot kawan. Ini perkara yang biasanya inilah perkara yang disebabkan inilah orang simpan spot, simpan lubuk. Okey, sebab ini.
Bila kita tanya dia, bang kat mana tempat ni, kita bagi tahu sini. Kalau dia datang mancing saja, kita tak ada masalah kan, kita tak ada masalah. Kalau datang mancing seorang, ini datang dah bawa sekampung satu hal, buat sampah satu hal, buat kecoh satu hal. Ada pula yang pasang jaring dan sebagainya. Ada lagi yang jahat, dia pasang current lah, bom lah apa. Jadi ini perkara-perkara yang kita benci lah, kita tak suka. Ini adalah satu sifat yang tak baik. Rogol support kawan. Okay, macam aku ni pengalaman aku sendiri Bukan nak kata aku ni bagus dalam segala benda, tidak. Kita ni dulu pun teruk, tapi kita belajar mengikut peredaran masa kan. Kita berkawan dengan orang, kita berkenal dengan orang, kita tambah baik, supaya kita nak jadikan kita ni seorang pemancing yang profesional. Profesional ni bukan pro dengan barang-barang, dengan skill aja, tidak. Profesional ni sikap kita. Kita kena hormat orang lain, kita kena hormat pemancing lain. Contoh kan, ada satu tempat ni, masa aku mula-mula datang Sempurna, ni betul-betul berlaku Ada satu budak ni, dia upload tempat black bass dia mancing land base. Aku PM dia, aku minta izin, aku cakap aku baru kat sini, aku nak tumpang mancing tempat dia. Okay, dan dia bagi. Bagus ni budak ni, dia bagi aku pergi ke tempat tu. Dan sampai sekarang, setiap kali aku nak masuk, aku akan maklumkan dengan dia. Aku akan bagi tahu dia, bro, aku nak masuk ni. Kalau aku bawa kawan seorang, aku cakap aku bawa kawan seorang. Kalau aku datang seorang, aku cakap aku datang seorang. Okay, ini etika yang kita kena amalkan. Okay, sebab kita anggap dia itu adalah tuan rumah lah, dia kata Sebab tu tempat tu dekat kawasan dia, dekat kawasan rumah dia, dan kita anggap dia sebagai tuan rumah lah. Kita kena minta izin. Jangan pula macam contoh lah kan, kita jemput kawan seorang datang rumah kita, kawan tu datang bawa puak-puak dia, buat huru-hara rumah kita. Marah tak kita? Marah. Memanglah sungai itu bukan dipunyai oleh sesiapa, ikan tu boleh dipancing oleh sesiapa, ikan tak habis. Tapi ini kita sembang sebab etika. Okay, etika pemancingan kita. Okay, itu yang keempat. Yang kelima ni, ini sikap juga sikap kita yang perlu kita perbaiki. Ikan-ikan yang kita tak mau bawa balik, kita biarkan mati. Ini biasanya ikan-ikan pengacau lah. Contoh ikan buntal, ikan duri, ikan belukang. Banyak kali bila aku pergi ke kawasan-kawasan, aku nampak ikan tu terbiar mati, terbiar kering. Kita kena ingat wahai kawan-kawanku sekalian, ikan tu makhluk Allah. Dia tak salah. Dia makan pancing kita tu sebab dia nak makan. Fitrah dia, fitrah semua hidupan kat dunia ni, dia nak makan. Dia telah datang ke umpan kita tu, dia tak ada akal, dia tak tahu. Biasanya kalau kita mancing, kalau main casting pun selalu buntal ni sebagai spesies pengacau. Kena pula kalau kita pakai SP tu dikerat-keratnya, dipotong-potongnya kan, putus-putus. Bila ikan tu naik, kita marah dengan dia, kita pijak-pijak, kita biarkan dia kering. Janganlah buat macam tu, tak baik Kita fikir satu je, binatang tak ada akal. Dia naik tu, kalau dah orang kata SP tu putus, alah tak apalah, SP bukan mahal sangat. Okay, lepaskan dia balik ke dalam air. Mana dah tahu, kita tak tahu kan, binatang-binatang ni kok berdoa kepada kita kan, murahkan rezeki, kita tak tahu. Jadi kita berbudilah kepada hidupan-hidupan yang ada di sekeliling kita. Ini kita kena perbaikilah, kena tukar Aku rasa cukup Alimah. Aku ni kan orang kata, aku ni asal keluar video je membebel. Okay, so sekali lagi aku nak highlight kan, yang mana aku ni bukanlah sesiapa. Aku bukannya golongan-golongan profesional, golongan sifu. Aku hanya pemancing biasa. Tapi aku ada keinginan untuk sharekan benda ni kepada rakan-rakan, supaya dengan apa yang aku cakap ni, sedikit sebanyak dapat membuka sikit kita punya hati, kita terbuka sikit minda kita, dan kita sentiasa perbarui kita punya skill dalam dunia pemancingan ni. Bukannya skill tangkap ikan, tetapi kita kena perbaiki sikap kita, etika kita, supaya kita ni jadi orang kata pemancingan profesional. Macam kata tadi profesional dari segi sikap kita, sifat kita. Okay, selesai hari ni Ustaz Arif. Ustaz Arif topik mancing. Okay, so itu sajalah untuk perkongsian kali ni. Harap-harap korang dapat sedikit ilmu okay? Dan kita sentiasa beringat antara kita dan kawan-kawan kita. Okay guys, kepada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih. Okay, kita ada lagi lebih kurang 19 hari lagi tempoh kawalan pergerakan. Jadi janganlah kita mengingkarinya, kerana sekarang undang-undang makin ketat. Siapa yang degil akan terus dihadapkan ke muka pengadilan. Jadi janganlah kita berada dalam golongan-golongan itu. Kita kena ingat kita ada anak, kita ada bini, kita ada keluarga kita. So janganlah, okay? Tahanlah diri,
Okay, macam aku cakap tadi, kalau boring, buka aku punya channel, buka lah video-video, buka lah video kawan-kawan YouTuber-YouTuber yang lain. Banyak ada video-video mancing yang boleh kita bakar semangat kita lah. Okay, itu saja. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.